Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Australia disifatkan berjaya, terutama dalam prospek pelaburan ke Malaysia. Ia juga berupaya membuka jalan kepada kemajuan ketara dalam pelbagai sektor termasuk politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Pendekatan komunikasi secara terus dengan rakan dagang menjadikan perbincangan dua hala mampu mencapai kata sepakat, sekaligus memberi impak positif kepada peningkatan pelaburan, kerjasama dalam bidang sukan, pendidikan dan penyelidikan termasuk penelitian vaksin. Cara pendekatan kita dengan pendekatan Menteri dan Kementerian Luar itu terus terang supaya mereka faham kita bicara bersama sahabat. Kita mahu akrabkan hubungan di antara kedua negara. Di samping itu, kita harus berbicara secara terang apa yang kita bersetuju, apa yang kita kurang bersetuju, dan juga pandangan-pandangan setergesaan kita supaya negara-negara konsisten dengan amalan demokrasi, kemanusiaan, dan juga hak asasi. Jadi dan jangan kita ambil sikap pilih kasih. Jadi saya ingat walaupun ada sedikit perbezaan tapi nampak sambutan baik. Hubungan ekonomi antara Malaysia dan Australia terus diperkukuh menerusi 4 kerangka kerja ekonomi yang telah dijalin bersama. Antaranya Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik. Perdana Menteri berkata kolaborasi yang telah berkembang sejak kebelakangan ini dipacu oleh kepentingan geoekonomi bersama demi mencapai kemakmuran serantau. We are also heartened by the fact, by the trade-focused components of Australia's recent Southeast Asia economic strategy, which recognises the need to deepen such collaboration between Australia and ASEAN amid growing geopolitical uncertainty. Tambahnya lagi sektor komoditi seperti hidrokarbon, arang batu, minyak sawit dan tembaga ditapis merupakan produk penting dalam perdagangan dua hala. Kerangka pendidikan tinggi di negara ini perlu diubah mengikut kehendak semasa seiring perubahan lanskap pendidikan dunia. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menjelaskan langkah ini sejajar dengan dasar dan strategi pengantarabangsaaan yang dibangunkan kementeriannya. Yang paling mustahak ialah bagaimana kita melihat kerangka pendidikan kini sedang berubah dengan begitu pantas sekali. Ia tidak boleh lagi berdasarkan kepada kerangka lama dan oleh yang demikian seluruh dunia sekarang sedang berubah, maka menjadi tanggungjawab kita juga untuk melihat perubahan-perubahan yang berlaku dan lantaran itu seluruh institusi yang ada dalam negara kita juga perlu melihat perubahan yang pantas dan deras yang sedang berlaku. Beliau berkata demikian di Parlimen. Sementara itu, program Semarak Kampus Madani atau Jeraya Wara KPT membantu pihak kementerian melihat situasi sebenar di peringkat institusi. Inisiatif itu membuka ruang untuk mendengar keluh kesah pelaksanaan dasar di peringkat akar umbi selain memastikan aspek kebajikan mahasiswa dan kaki tangan dititik beratkan. Saya menjadikan tahun ini salah satu daripada program utama saya ialah untuk turun ke institusi-institusi yang ada kaitan dengan Kementerian Pendidikan. Dan kita cuba sedaya upaya untuk turun ke bawah. Apabila kita turun ke bawah, kita melihat sendiri keadaan perjalanan sesebuah institusi yang berkenaan. Dan di situ kita dapat melihat, membuat penilaian yang sebenarnya. Program Semarak Kampus Madani akan menjelajah ke IPT di 16 zon seluruh negara termasuk universiti awam dan swasta, politeknik dan kolej komuniti. Sarawak menjadi zon pertama yang dipilih KPT pada 5 hingga 6 Mac lepas.
Sebahagian lagi laluan lingkaran tengah utama LTU di bypass Raub dibuka kepada pengguna bermula tengah malam tadi. Pembukaan jajaran tersebut meningkatkan perjalanan dari Lebuh Raya Pantai Timur ke Kuala Lipis tanpa perlu melalui Bandar Bentong dan Raub. Dengan jarak perjalanan sepanjang 45.3 km, ia hanya mengambil masa 30 minit. Dan 6.4 km dibuka pada hari ini, ya, yang kita telah buat tadi. Jadi baki 2.6 km dijadualkan siap pada bulan Jun, ya, dalam berapa bulan lagi lah selepas raya. Jadi sebenarnya Seksyen 5A ini pembinaannya bermulai 13 Jun 2019 dululah, ya. Dan kosnya 252.5 juta ringgit. Projek kos Seksyen 5A ini. Perasmian pembukaannya turut dihadiri Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Tempoh sah laku kad perakuan media bagi pengamal media antarabangsa warga negara Malaysia dikemas kini kepada 2 tahun berbanding setahun. Pelaksanaannya berkuat kuasa semalam. Jabatan Penerangan memaklumkan tempoh kad perakuan bagi pengamal media antarabangsa bukan warga Malaysia dan dalam lawatan jangka panjang pula ialah selama setahun. Tempoh sah laku bagi pengamal media rasmi kerajaan dan media tempatan termasuk media dalam talian pula selama 2 tahun. Bagi pengamal media yang mempunyai kontrak secara tahunan dengan organisasi media perlu perbaharui kontrak setiap tahun dan tempoh sah lakunya setahun. Lain pula bagi pengawal media dalam talian yang baru berdaftar, tempoh sah laku ditetapkan selama 6 bulan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sentiasa menyokong dan membantu perniagaan yang sejajar dengan rangka kerja ekonomi madani. Timbalan Menterinya Datuk Ramanan Rama Krishnan berkata, usaha itu termasuk mengembangkan sektor franchise di Malaysia agar menjadi antara penyumbang utama kepada pembangunan ekonomi negara. Dasar pembangunan usahawan franchise nasional 2020, saya pasti kita akan membangun dan ekonomi kita akan lebih meningkat. Berdasarkan rekod, nilai jualan industri franchise tempatan meningkat kepada 30 bilion ringgit pada 2021 berbanding 14.6 bilion ringgit pada 2020. Setakat September 2023, sebanyak 1,237 franchise tempatan telah berdaftar. Rizab antarabangsa Malaysia berjumlah $114.3 bilion pada 29 Februari. Paras rizab itu memadai untuk membiayai 5.4 bulan import barangan dan perkhidmatan dan 1 kali jumlah hutang luar negeri jangka pendek. Bank Negara dalam memaklumkan komponen utama rizab antarabangsa meliputi rizab mata wang asing berjumlah $101.8 bilion, diikuti paras rizab tabung kewangan antarabangsa berjumlah $1.4 bilion, emas $2.6 bilion dan aset rizab lain $2.7 bilion. Jumlah aset berjumlah $629.17 bilion. Saudara, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Selamat Hari Wanita Sedunia. Saya Fahazim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.